الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang saya hormati sekalian, ini ada dua maklumat untuk saya sampaikan. Yang pertama sekali tentang sedia maklum, iaitu program sambutan Maulid peringkat karya masjid kita, insyaAllah yang tentang sedia maklum akan dijalankan pada hari Ahad ini, insyaAllah hari Ahad 9 bulan ini. Jadi alhamdulillah kita telah mendapat sumbangan yang agak banyaklah, dekat 10,000 lebih. Jadi insyaAllah kita akan membelanjakan sepenuhnya duit yang tersumbang tu. Jadi program dia insyaAllah pukul 8 pagi tu kita berhimpun lah, berhimpun di perkangan masjid ni untuk kita memulakan majlis al-Maulid itu perarakan untuk kita keliling kampung lah. Dari kita pergi tak tahu jalan depan ni hingga ke corner depan Simpang 3 tu, kemudian balik ke Obat sana, ke rumah ni, jalan rumah Tuan Haji Idris, masuk ke kampung tu, dia boleh balik lah di masjid ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah lepas tengah kita akan mula perarakan tu. Jadi mohonlah kita anak-anak karya dapat bersama-sama menyambut hari kebesaran yang mulia yang amat kita Nabi Muhammad SAW pada hari Ahad. Jadi kalau boleh kita sama-sama berpakai pakaian Islami lah. Kalau ada jubah, pakai jubah, pakai baju Melayu besar dan juga begitu lah, orang perempuan pakai jubah kita yang Islami lah. Tapi ada juga acara-acara lain, iaitu peraduan mewarna untuk kanak-kanak. Kita ada peraduan memanah di lapangan tenang. Kemudian kita untuk pelapor untuk orang lelaki lah, untuk tu. Dan insyaAllah pada lebih bila siap masak ni dalam lebih kurang tengah hari, ada jamuan lah, jamuan tengah hari untuk semua lah. Dan pada lepas Maulid insyaAllah ada kuliah perdana daripada Ustaz Syekh Haji Muhammad Musa Al-Hafiz dari Kedah. Itulah untuk maklumat tuan-tuan, jadi mohon lah. Jadi boleh semua, boleh ya, semua anak-anak karya kita, semua anak karya dapatlah bagi orang ramai, insyaAllah. Oh, malam ni, malam esok lah, hari Sabtu malam tu dapatlah kita turun sama-sama di masjid ni untuk berteroyong siang lembu, bertolong bawang. Sebab ada anak karya kita sumbang sekor lembu, alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan juga kepada semua tuan-tuan yang telah menyumbang ni, terima kasih banyak-banyak semua. InsyaAllah pada hari ini kita ada kakek jemputan, iaitu Tuan Guru Ustaz Syahri Long dari Tahfiz Mud Ma'inah, iaitu pengurusi Tahfiz Mud Ma'inah ni di Matang Barat. Dan hari ini Ustaz ada juga letak tabung kalau itu kita sumbangkan untuk pembangunan Ustaz Tahfiz itu dia memerlukan dekat 2 juta lagi lah, ikut sumbang 2 juta lagi untuk pembangunan tapak di Tahfiz. Jadi bolehlah tuan-tuan sumbang dia ada letak di depan, insyaAllah ada banner sekali lah, boleh tuan-tuan di tengok nanti, insyaAllah. Bukan banner lah, leaflet lah, tuan-tuan tengok lah, ada nombor telefon, ada nombor akaun dan sebagainya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina
سيدنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah As-Sajdah pada ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, yang bermaksud, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Bagaimana mereka memimpin? Yahduna bi amrina, dengan berpandukan kepada perintah kami. Lamma sabaru, ketika mana mereka juga bersabar di dalam menegakkan kebenaran agama Islam.
wa kanu bi ayatina yuqinun, karena mereka ini yakin dengan perintah Allah, yakin dengan ayat-ayat Allah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2013, hampir 9 tahun yang lalu, saya terbaca sebuah teks khutbah Jumaat yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi pada hari ini saya nak ambil modal itulah bagi tuan-tuan dengar. Terima kasih pada AJK yang sudi mengundang saya. Disebut dalam teks tersebut, di antara sifat-sifat pemimpin, kepimpinan Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya yang menjaga agama. Dalil Quran dalam suratul Hajj pada ayat 41, alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur, yang bermaksud orang-orang yang sekiranya kami memberi kuasa, yakni di atas muka bumi, dengan kuasa yang mereka miliki, mereka mendirikan semayang, mereka memerintahkan rakyat semayang, mereka mengeluarkan zakat, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dalam masa yang sama mencegah kemungkaran, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ada satu perkara yang saya nak tegakkan di sini, soal amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Yang bermaksud, demi jiwaku di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan dalam masa yang sama wajib mencegah kemungkaran. Atau yakinlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan datangkan musibah ke atas kamu, kemudian kamu semua bermohon supaya Allah hindari musibah itu. Ketika itu permintaan kamu tidak diperkenankan lagi. Justru amar ma'ruf dan nahi munkar wajib berjalan serentak. Kalau tidak, dari Quran surah Al-Maidah surah kelima pada ayat 78-79, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Saya nak ringkas saja terjemahan. Yakni Bani Israel dilaknat, dikutuk oleh Allah di antara kesalahan mereka karena mereka tidak mencegah kemungkaran yang berlaku di kalangan mereka. Justru inilah peringatan Allah dan Rasul, amar ma'ruf dan nahi munkar wajib berjalan serentak. Yang keduanya, pemimpin yang diredai Allah, yang pertama menjaga agama, yang kedua yang menegakkan syariat Islam. Dalam kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman begitu jelas. Minta maaf tuan-tuan, saya tak boleh pegang tongkat, tangan saya basah. Dalam Pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri cetakan Rumi pada muka surat 16, Allah berfirman, Al-Baqarah ayat 30, wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'il fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana kata Allah, kami menyatakan kepada para malaikat supaya akan kujadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa dia khalifah, tuan-tuan? Tuan-tuan rujuk tafsir Pimpinan Ar-Rahman cetakan Rumi muka surat 16. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan wahyi dan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur. Aircon masjid tuan-tuan ni boleh tahan tak sejuk? Saya aircon tak bertahan. Jadi jelas, pemimpin tak boleh sama sekali buat undang-undang sendiri. Dalil Quran tentang kewajipan melaksanakan hudud
inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takul lil khainina khasima, dalam surah An-Nisa ayat 105. Pagi ni atau tengah hari ni ada rakaman. Tuan-tuan tak puas hati lagi boleh minta tengok balik, ustaz baca betul ke tak, muka surat betul ke tak, tu boleh jumpa saya. Kalau silap saya minta maaf. Dalil qat'i, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan yakni Al-Quran dengan membawa kebenaran supaya kamu menghukum manusia. Bagaimana nak menghukum seseorang melakukan jenayah mencuri contoh, bima arakallah, dengan apa yang kami nyatakan dalam Quran. Kesalahan mencuri, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah. Al-Maidah ayat 38. Potong tangan, bukan penjara, bukan denda. Tu tuan-tuan, tanggungjawab pemimpin yang insya-Allah akan mendapat keredaan Allah. Saya nak peringat diri saya dan kita semua, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa-siapa tak suka akan sunnahku, dia bukan dari kalangan umatku. Jangan sesekali kita membenci peraturan Islam. Dalam Quran surah Muhammad, boleh rujuk tafsir Pimpinan Ar-Rahman muka surat 1358, surah ke-47 nama surah Muhammad ayat 8 dan 9. Kadang-kadang penat saja amalan yang kita buat. Allah berfirman, walladzina kafaru fatasallahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Di antara yang menyebabkan tidak berpahala, gugur pahala amalan kita, jelas berdasarkan ayat ini, kerana kita membenci yakni syariat Islam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang amanah. Firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya aku memerintahkan kamu, kata Allah, supaya menyerahkan yakni satu tugas, satu tanggungjawab, satu jawatan kepada ahlinya. Dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Jakin, ulama mentafsirkan ahlinya ialah orang yang berilmu dan orang yang boleh dipercayai. Itu ahlinya. Boleh faham tak? Kalau nak jadi bendahari masjid, paling tidak kena pandai, kena reti juga buat akaun. Kalau tak, jangan jadi. Esok bila main surat orang tanya, kita tak boleh. Pandai buat akaun, tapi kalau khianat, tak boleh dipercayai, tak boleh. Dia kena dua. Tak tu soal pilih pemimpin bukan soal kecil, soal besar. Amanah ni penting. Mesti yang berilmu dan boleh dipercayai. Sekiranya kita tak bagi kepada yang ahlinya, hadis riwayat Imam Bukhari, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Negara akan hancur, masyarakat akan hancur sekiranya kepimpinan negara khianat. Dan Nabi menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, la imana liman la amanata lahu. Tak ada iman orang yang khianat. Allah berfirman dalam suratul Anfal surah ke-8 pada ayat 27, pentingnya menunaikan amanah. Mengkhianati amanah berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui yakni berdosa mengkhianati amanah. Hadis muttafaqun alaih. Nabi bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini nifaq amali, munafik di segi amalan. Bila bercakap berdusta,
Bila janji mungkin janji, dan apabila diberi amanah mereka mengkhianati amanah. Yang ni kita bimbang tuan-tuan. Kalau kita dapat pemimpin negara jenis-jenis ni, seterusnya yang adil. Adil ni tuan-tuan, lawan pada adil zalim. Islam mengajar kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, dalam surah Al-Maidah di pertengahan ayat yang ke-8. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Walaupun terhadap musuh, walaupun terhadap bukan Islam, wajib berlaku adil. Ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran fa innaha laisa dunaha hijabun. Hadis riwayat Imam Muslim. Takutlah kamu, yakni akan doa orang yang dizalimi, kerana dia dan Allah Ta'ala tiada ada hijab. Walaupun kafir tak boleh buat zalim, wajib kena berlaku adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. An-Nisa ayat 58. Apabila kamu nak menghukum manusia, hukumlah dengan seadil-adil, walaupun terhadap anak sendiri, kawan sendiri, ataupun musuh. Jangan tahu musuh bagi hukuman berat, kena adik-beradik dah, tu zalim namanya. Seterusnya, yang tidak membazir harta negara. Inna rijalan yatakhawaduna fima lillah bighairi haq falahumun nar yaumal qiyamah. Pasal saya tengok ada ustaz-ustaz alim-alim sini, Ustaz Zamri ada. Hadis saya baca dari riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis ni jelas, siapa-siapa yang menggunakan harta milik negara secara tidak benar, neraka tuan-tuan. Tak boleh duk joli dengan wang rakyat. Habaq pergi sikit lah, bukan nak sama politik ustaz, nak bagi tahu Kedah kini diperintah oleh kerajaan baru. 2 tahun sudah bila kita ambil alih, kedudukan kewangan kerajaan Kedah hanya 40 juta. Hari ini 600 temusi. Sifat amanah, kita tidak boros, kita tak joli wang ataupun harta milik rakyat. Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Al-Isra ayat 27. Membazir itu sahabat syaitan. Ni kita nak cari macam ni. Kalau buat projek yang memberi manfaat pada rakyat. Seterusnya disebut yang tidak menipu rakyat. Kena sebut. Ada hadis, ma min 'abdin yastar'i hillah ra'iyatan yamut yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa-siapa yang jadi pemimpin, Allah amanahkan kepada dia, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyat, haram syurga bagi dia. Dalam Quran Allah cerita memang akan wujud tuan-tuan, bila-bila pemimpin yang kerja dia malam siang menipu rakyat. Wa qala alladhina istud'ifu lilladhi nastakbaru bal makri wan nahar il ta'murunana an nakfura billah wa naj'alahu andada. Surah Sabah surah ke-34 ayat 33. Ni ayat tentang ada manusia yang jadi pemimpin menipu rakyat, yang bermaksud, dan berkatalah golongan yang lemah pada golongan yang sombong, takabur. Ini pemimpin. Bal makru laili wan nahar, bahkan kamulah yang menipu kami malam dan siang. Idh ta'murunana an nakfura billah, dan kamu juga menjuruh kami jangan beriman kepada Allah. Wa naj'alahu andada, anggaplah kami ni macam Tuhan. Ada pemimpin yang cakap jenis tu. Hanya kami sahaja yang mampu merentah. Tak boleh tuan-tuan. Tapi kita nak pilih hak elok lah, bukan yang membazir, yang menipu rakyat. Itu yang kena. Bukan model saya tu, model Jabatan Agama Islam Selangor 2013.
Akhir sekali yang tegas. Saya terus terang sebut pemimpin kita tidak tegas. Saya nak sarankan kalau ada ahli parlimen sini lah, tolong bentanglah bawa usul ni dalam parlimen. Buat satu akta. Wujudkan satu akta yang tidak membenarkan mana-mana rakyat Malaysia menghina agama-agama lain. Hari ini agama kita dihina pagi, petang, siang, malam. Tak ada tindakan tegas, minta maaf beres, minta maaf beres. Ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkandung dalam kitab Riyadhus Salihin bab ke-350 Ustaz Zamri, tentang wanita bangsawan yang mencuri. Tapi ketegasan beliau mengambil tindakan undang-undang potong tangan. Si bapa tu jumpa Usamah bin Zaid, kerana Usamah bin Zaid ni akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak guna kabel lah bang. Rupanya guna kabel ni dari dulu ni. Lantas Nabi bersabda, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif taraku wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had. Wa imullah law anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu iyadaha. Hadis muttafaqun alaih dalam kitab Riyadhus Salihin bab ke-350, bab haram meminta syafaat supaya tidak dilaksanakan hukum wuduk. Kalau tuan-tuan tak faham lagi, ada rakaman, tak pergi pakat bagi, cari yang bermaksud, wahai Usamah, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu ialah apabila yang mencuri itu orang atasan, dibiarkan begitu sahaja. Kalau yang mencuri itu orang bawahan, mereka mengambil tindakan undang-undang. Dan demi Allah, kalau anakku Fatimah mencuri, nescaya ku potong tangannya. Tuan-tuan tengoklah dalam bab ke-350, wanita tersebut dipanggil masuk menghadap, lalu dipotong tangan. Tegas. Ketegasan sahabat. Baru 15 minit saya ringkas-ringkas ya. Dekat Nabi sahabat sah. Kan main selalu. Tak, kalau lepas ni tak main lah apa. Tapi tak apa, esok Tuhan tanya sahabat lah kan tuan-tuan, soal pilih pemimpin. Di penghujung saya dengar elok, jangan duduk tidur. Ketegasan saya kalau sejuk itulah. Ketegasan Saidina Umar tuan-tuan. Sebab turun surah An-Nisa, surah keempat ayat 65 yang saya baca. Kalau tak betul tak apa, kita pun betul. Ada dua orang hamba Allah A dan B lah saya sebut. Mereka bertelingkah. Lalu kedua-dua pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta pandangan, minta buat keputusan. Keputusan Nabi memihak kepada A, tidak memihak kepada B. B tak setuju. Dia ajak A, jom pergi jumpa Umar, saja nak cari sakit. Pergi jumpa Umar. Umar kata apa? Tak setuju dengan pandangan Nabi, keputusan Nabi, duk Ustaz. Dia bawa keluar apa tuan-tuan? Pedang, pancung beliau tu. Dikaitkan ayat fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menganggap umatmu ini umat yang beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, dan setelah engkau membuat keputusan mereka menerima keputusanmu dengan sepenuh hati. Dah terima. Itu iman. Tengok tegasnya Saidina Abu Bakar. Dia minta mas Saidina Umar. Contoh Saidina Abu Bakar baru 18 minit. Bila dia masuk ke tempat Yahudi, guru Yahudi nama Fanhas, dia mengajak Fanhas kepada Islam. Fanhas teli pula, kami orang Yahudi nak masuk Islam, Tuhan hang pun miskin. Dia buh nampak, dia taburkan tu teruk, lari tuan-tuan.
Pergi cari Nabi, tengok muka aku habis lepas. Siapa buat? Abu Bakar buat. Betul ke Abu Bakar? Betul. Pasal apa? Dia kurang ajar, dia hina Islam. Tanya Fanhas, dia nafi, dia kata tak. Allah turunkan ayat Quran surah ketiga ayat 181 Ali Imran. Laqad sami'a Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kantoi lah dia. Allah kata sesungguhnya kami mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah itu miskin dan mereka orang kaya. Tegas sahabat, pemimpin kita tak tegas. Kena tegas. Tak kira kalau orang Melayu hina agama Hindu, ambil tindakan. Sebab dalam Islam, wala tasubbul ladina yad'u min dunillah fayasubbullah. Surah ke-6 Al-An'am ayat 108, muka surat 195. Tafsir Profesor Mahmud Yunus. Tak boleh kita menghina agama lain. Ini ajaran kita. Ini ayat toleransi keagamaan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi hamba-hamba lah buat, kami cara kami. Tapi sedihnya pemimpin negara kita dari dulu hingga sekarang, khususnya dengan bukan Islam, mereka tidak tegas. Akhir sekali, tuan-tuan kena ingat, bukan semua yang ditakdirkan menjadi pemimpin akan membawa rakyat masuk syurga. Ada yang nak bawa masuk neraka. Kalau tidak, Tuhan tak cerita Fir'aun, Namrud. Allah rakamkan di dalam surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 41. Wa ja'alnahum a'imma yad'una ilan nar wa yaumal qiyamah la yunsarun. Ni contoh. Dan kami jadikan mereka pemimpin yang menyeru, yang mengajak rakyat ke arah neraka. Dan pada hari kiamat nanti mereka tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Akhir sekali, orang pernah tanya saya, Ustaz, kita esok di akhirat esok macam mana kalau kita pilih pemimpin? Saya jawab dengan firman Allah untuk mengakhiri. Saya nak sebut muka surat tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Sebab kita tak mengaji tinggi-tinggi macam apa, kita mengaji sikit-sikit, boleh sikit-sikit. Buka muka surat 697 surah ke-17 ayat 71. Ni jawapan yang konkret. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama imamnya. Bukan imam semayang, pemimpin. Maka renung-renungkanlah. Tolong off sikit telefon. Saya 2 telefon dalam poket. Check lah, silent lah. Tolong hormat sikit khutbah sembahyang jemaat. Bawa di rumah set silent terus lah, supaya tidak mengganggu. Selalu jadi. Kadang-kadang minta maaf saya nak tegur. Dalam khutbah pun duk baca lagi WhatsApp. Apa punya biadab ni? Tak hormat langsung. Lebih baik tu sembahyang. Minta maaf. Itulah sedikit tuan-tuan ciri-ciri kepimpinan Islam yang insya-Allah bakal mendapat keredaan Allah. Salah pilih pemimpin, tunggulah kita akan bersama-sama dengan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun, tak akan masuk syurga kecuali hanya orang-orang Islam. Apa makna Islam? Di antaranya wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Suratul Hasyri di pertengahan ayat ke-7. Apa yang Allah dan Rasul suruh buat, buat. Tak usah duk tanya banyak, tak usah duk fikir panjang untuk bilang. Apa yang dilarang, dicegah dan ditegah oleh Allah dan Rasul, walaupun merugikan kita, kena tinggal. Itu Islam. Mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi. Cuma nak kempen sikit lah, nak buat pembetulan sikit. Pengusi kata saya nak cari 2 juta. Kalau 2 juta tak siap lah, tak banyak lah, tinggal 800,000 lagi. Ustaz kita pun pernah tengok, sebab Ustaz duk pergi kuliah di Matambangan. Ustaz tak besar, besar 12 kelas. Bangunan yang ke-7 tuan-tuan saya buat. Pelajar tak ramai, rendah, menengah perempuan, menengah laki-laki ada 250 orang. Pekerja kami paling ramai di dunia, ada 70 orang. 70 orang. Kawan saya Ustaz Amri kita, pelajar dia 500, pekerja dia 70. Saya 250, pekerja semua banyak. Lepas ni nak kena pergi berhenti hari ni. Nah, bukan senang tuan-tuan. 13 tahun saya one man show, ku hulu ke hilir ku, tapi dengan pertolongan Allah, alhamdulillah. Jadi kalau tuan-tuan jangan hangguk saja, tabung ada belakang, ada sebelah sana. Tengoklah sambil nak keluar tu ulok-ulok lah sikit. Tak boleh bagi 10, bagi 20. Kan bukan ada susah apa. Terima kasih. Bila ada masalah apa, pergi tengok. Besar tak besar, bukan kita nak gah dengan besar, nak banyak lagi. Bahkan saya bagi tahu kat Ustaz, saya nak buat pondok pula lepas ni. Tanah dapat dah. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bi asyra Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma hdina wa sultanana Sultan Abdullah serta keluarga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi sekali lagi tolong cek telefon kita semua, pastikan dalam silent mode. Terima kasih.